Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Abu Hasan yang telah mengikuti program kita bertindak sebagai juru acara dan penceramah malam ini, tuan-tuan, mengkali Ustaz Hasan Basri lebih banyak lagi berceramah daripada saya. Malam ini adalah malam yang ke-63 bagi saya. Terus menerus, tak ada rehat. Pergi ke Rompin, balik sampai ke rumah pukul 5:30 pagi. Pergi ke Batu Gajah, balik sampai rumah pukul 4:30 pagi. Pergi ke Pendang, balik kita tak tidur. Pendang Kedah sampai rumah hanya kita bersubuh kira-kira 5 km sebelum sampai ke rumah. 63 malam ini, dan kami berada di satu tempat namanya Kampung Pendamok. Alhamdulillah, saya lihat sambutannya sangat baik. Tuan-tuan datang bukan nak tengok muka saya. Semalam muka saya satu muka penuh dalam sinar, muka 3 dalam putusan Malaysia, muka 2 dalam Berita Minggu. Alhamdulillah, kita dah dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri, kawan saya yang pernah menjadi Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor. Bukan Ketua Penerangan PAS Cawangan Penamo, bukan. Bukan menjadi Ketua Penerangan PAS Cawangan Kampung apa lagi? Port Club. Tetapi Ketua Penerangan PAS bagi Perhubungan PAS Negeri Selangor. Dan dia telah memberikan butir-butir yang saudara-saudara perlu memikirkannya. Bukan setakat hanya memikirkannya, tetapi saudara mesti mengongsi dengan anak, dengan isteri, dengan adik, abang, kakak, jiran, tetangga, masyarakat yang lebih luas. Sebab kita nak buat satu keputusan yang besar. Bagi saya, pilihan raya umum yang ke-13, yang ramalan-ramalan daripada penganalisis politik mengatakan hanya 3 bulan daripada sekarang. Ustaz Hasan Basri, saya, Ustaz Abu Hasan, cerita malam ini dinamakan sebagai T-86. Time ke belakang ada 86 hari saja lagi. Tuan-tuan akan buat satu keputusan yang besar. Keputusan yang tuan-tuan berbuat akan menentukan sama ada masjid lagi di tempat ini, sama ada surau lagi di tempat ini, sama ada azan akan dilaungkan lagi, sama ada anak-anak kita akan pergi sekolah agama mengaji Al-Quran fardu ain, sama ada anak kita kenal Allah, kenal Rasulnya, sama ada anak kita boleh mengucap dan mempraktikkan apa yang diucapnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
sama ada kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, saudara-saudara, menjadi tempat-tempat, poin-poin yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan raya ke-13. Pilihan raya ke-13 juga akan menentukan, saudara, tentang nasib orang Melayu. Ustaz Hasan dah sebut. Melayu hidup lagi ke, tak hidup lagi ke, Melayu maju ke, tak maju ke, petani nelayan dibantu ke, tak dibantu ke, anak-anak ke universiti boleh masuk ke, tak boleh masuk ke, seluruhnya akan ditentukan oleh PRU ke-13. PRU ke-13 juga akan menentukan, tonton tengok Sultan ada lagi atau Sultan tak ada lagi. Tonton tengok raja ada lagi ke, raja tak ada lagi. Tonton tengok majlis raja-raja ada lagi ke, tak ada lagi. Sebab seluruhnya mengatakan, saya nak mengulang kata kawan-kawan saya nak mengulang kata pengkaji-pengkaji, saya nak mengulang kata orang-orang yang di tempat pusat-pusat pengajian tinggi, teman-teman yang buat kajian. Pakatan Rakyat kalau menang dalam PRU ke-13, salah satu perkara yang mereka akan lakukan ialah menukar sistem negara ini daripada demokrasi kepada republik. Allah, tuan-tuan, republik pastinya no more rulers. Ada lagi republik dalam bentuk, saudara, mungkin tak ada Dewan Undangan Negeri, makin tidak ada parlimen. Satu sistem republik yang mereka akan aturkan. Bila sistem republik, antaranya, saudara, hak istimewa orang Melayu yang terjamin dalam perlembagaan, artikel 153 namanya, mungkin tidak ada lagi dah. Saudara-saudara, rupa bangsa Melayu dah tak ada lagi dah. Hubungan suami isteri, cara Melayu, cara Islam, tak ada lagi dah. Untuk generasi yang akan datang, saya meramalkan 20 tahun daripada sekarang, orang Melayu di bawah kerajaan republik ini tak nampak lagi bangsa Melayu. Orang Melayu tak ada lagi sentimen Melayu. Orang Melayu tak sayang lagi budaya Melayu yang tidak bercanggah dengan Islam. Orang Melayu tidak bagi tempat satu keistimewaan dalam pembangunan negara Malaysia yang kaya raya ini. Punya banyak botol kat depan saya. Saya bersyarah dah 42 tahun. Malam ini saya rasa Kampung Penamo ni, dia nak suruh pensyarah bercakap sampai pukul 3 pagi, sampai 5 botol air di depan ni. Saya rasa ni rekod dalam sejarah saya bersyarah 42 tahun. Biasanya di depan saya ni mikrofon banyak, yang ini air yang banyak. Saya ingat kita boleh bagi syarahan lebih-lebih setengah jam, lepas tu nak kencing pula lagi. Saudara yang saya muliakan sekalian, itu PRU yang ke-13. Sebab itu kita datang sini, Ustaz Hasan datang sini, Abu Hasan datang sini, nak buka minda kita. Setengahnya tak buka-buka dah dekat 20 tahun, setengahnya dah tak buka-buka 15 tahun. Bukan senang nak buka minda ni, saudara. Apa minda yang kita nak buka? Pertama, apa bentuk kerajaan yang kita nak? Lagi 4 bulan lagi, 4 bulan lagi, perempuan, 4 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi. Kalau misalnya bulan Jun, April, Mei, Jun, 3 bulan, 3 bulan lagi, tonton tengok akan satu susunan negeri, susunan pentadbiran, susunan pengurusan yang agaknya berbeza jauh dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Mungkin kebesar kemungkinan tidak menguntungkan tuan-tuan, tidak menguntungkan saya, tidak menguntungkan Islam, tidak menguntungkan Melayu, tidak menguntungkan kesultanan, ke raja-raja sebagaimana yang kita sepatutnya sebagai orang Melayu mengutamakannya. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kita datang di sini. Malam ni malam 63 bagi saya. Saya tak tahu berapa malam bagi Ustaz Hasan Basri. Saya dengar-dengar kejap-kejap di Langkawi, kejap-kejap di Ulu Terengganu, kejap-kejap di Pulau Tiuman, kejap-kejap mana pulau dia tak pergi tuan-tuan. Tinggal Pulau Babi je dia tak pergi. Ustaz Hasan ada Pulau Babi kat sini Ustaz Hasan. Pulau Babi ni dulu saya duduk Pulau Lumot yang sebelum ada jembatan tu pakai bot, mesti lalu Pulau Babi. Sampai babi tu melambai-lambai kita lah. Saudara-saudara, kita akan menghadapi satu ujian besar 3 bulan daripada sekarang. Ustaz Hasan yang datang, saya yang datang malam ini nak letakkan satu batu asas pemilihan. Tuan-tuan dan puan-puan mesti membuat pemilihan yang tepat. You must make the right decision. Mesti buat pemilihan yang tepat demi Islam, demi Melayu, demi institusi raja. Kalau tidak, saudara, saya tak tahulah kesesalan yang tak dapat ditebus lagi, kesesalan yang tak dapat ditebus. Sebab itu saya merelakan diri saya 63 malam, tuan-tuan, 63 malam. Besok kami berada di satu tempat nun di Kelana Jaya. Lusa kita berada nun di Sungai Aceh, Nibung Tebal. 7 hari bulan, salah satu daripada kemuncaknya kita berada di Permatang Pau. Panas memang, panas. Apa guna kami pusing keliling? Korbankan rehat, korbankan masa dengan isteri, korbankan masa dengan anak. Kita pun dah balik 5.30, balik pukul 4.30, balik pukul 2, balik pukul 3. Tak ada masa. Nak otik-otik pun tak ada masa. Itu yang muka kering. Sahabat saya kat depan ni, abang saya, satu sekolah dengan saya dulu. Dah lama betul saya tak jumpa. Saya jumpa malam ni, alhamdulillah. Saudara-saudara, apa gunanya kita pusing satu negara ni pasal kita nak bagi tahu umat, nak bagi tahu teman-teman di Panamaran yang akan mengundi untuk DUN Pelabuhan Kelang. Apa dia? Undi itu harus disalurkan kepada benda yang akan memberikan manfaat kepada 3 perkara. IMR. Ni IMR Jati itu. Tuan-tuan tengok. Jadi jalur T3. Apa jalur 3? IMR. Apa I? Apa I? Apa M? Apa R? Rojo. Islam, Melayu, kambing rojo. Sini tak kami Jawa. Kami. Yang depan ni memanglah muka tu Jawa penuh. Saya bukan Jawa, saya Bugis. Dan saya boleh lagi bercakap Bugis. Saya ni Bugis bukan jadi lanon-lanon ni, bukan. Saya jadi Bugis raja-raja. Datuk saya Daeng. Daeng Omar, bapak saya Daeng Ali, orang panggil Daeng Ali. Saya rasa cikgu ni boleh faham di Pulau Indah. Dan Bugis menjadi masih lagi lingua franca di kalangan mak saudara saya yang sebelah Bugis. Mak saya orang Kedah. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut, kita akan melakukan apa saja. Kali ini adalah last resort bagi kami. Last resort bagi saudara. Ini adalah lontaran terakhir bagi kita untuk meninggalkan, tuan-tuan dan puan-puan, satu bentuk framework, satu bentuk kehidupan
yang kita akan cernakan kepada anak bangsa kita, cucu, cicit, piut, oneng-oneng, onang-onang, monyet. Lepas onang-onang, oneng apa? Monyet, dia pun setuju. Dia pun setuju. Keturunan kita lah tu. Itu ketua mana punya PKR tu dia. Saudara-saudara, saya menyebutkan soal anak, cucu, cicit. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan dia, sekiranya dikekalkan negeri Selangor ni, kerajaan yang ada. Saya 4 tahun dalam kerajaan itu. Saya exco, tuan-tuan, exco. Bayang exco di negeri Selangor ni, saya exco. Saya selalu sebut di Selangor ni, kalau di exco dilantik pula duduk dalam 6, 7 atau 8 anak-anak syarikat kerajaan negeri. Kalau duduk dalam badan-badan berkanun, pendapatan exco sebulan tak kurang daripada 60-70 ribu sebulan. Sebulan. Kereta free, rumah free, telefon free, air free, api free. Apa lagi tuan? Tak sebut. Wang gaji ada, driver ada, tukang kebun ada, free. Naik kapal terbang first class tuan-tuan, first class atau business class, first class, business class, first class, business class. Sekarang ni saya pergi tuan-tuan, pergi Alustar, saya pergi Kota Baru, naik Firefly tuan-tuan, Firefly. Mana kita nak tinggalkan 60-70 ribu tuan-tuan? Saya sebut dalam Dewan Undangan Negeri baru-baru ni, ada ahli exco, ex officio, ahli exco. Dia daripada bukan kerajaan tetapi dia jadi ahli exco tuan-tuan puan. Dia punya lawatan keluar negara main golf saja tuan-tuan, untuk jadi 6 anak syarikat. Dia lebih daripada 6 dalam 250 ribu satu tahun. 250 ribu satu tahun bagi 12 berapa sebulan? Itu main golf saja. Dan saya diberitahu, saya anggap ini tidak betul. Salah satu anak syarikatnya bagi tiap-tiap bulan antara 4,000 5,000 untuk main golf tadi, tiap-tiap bulan. Oh tuan-tuan, tapi saya ketepikan itu. Saya ketepikan itu tuan-tuan. Tidak mengah mengira duit tuan-tuan setiap bulan. Mengah. Orang sini mengah tak ada duit. Tapi apa artinya bagi saya? 60 ribu, 70 ribu, apa artinya? Kalau Islam, la ilaha illallah. Macam apa ni? Saya nak buang ni, takut-takut komiti dah buat keputusan. Susah sebab saya nak menjaganya. Mana nak menjaga orang PKR lagi? Sebab itu, kalau Ustaz Hasan bagi sikit pengorbanan, kalau Ustaz Abu Hasan bagi sikit pengorbanan, saudara-saudara, untuk anak cucu yang akan datang, setiap orang yang hadir, yang tidak hadir pada malam ini untuk Pelabuhan Kelang, tuan-tuan kena bikin bagi sedikit pengorbanan. Pengorbanan tuan-tuan dan puan hanya ialah mengalihkan jari-jari tuan-tuan pada saat kita mengundi nanti. Tuan-tuan jangan sekali-kali undi DAP. Kalau DAP bertanding, jangan sekali-kali undi DAP. Boleh ke tak boleh? Jangan di PKR tuan-tuan, tolong. Dan jangan undi parti saya kalau calonnya terdiri daripada persip dalam parti. Nanti saya akan sebut siapa parasit. Saya masuk PAS, saya tertarik dengan 3 perkara. Sangat tertarik dengan 3 perkara. Pertama, saya masuk PAS macam juga Ustaz Hasan. Ustaz Hasan lebih awal lagi masuk PAS daripada saya. Ustaz Hasan masuk PAS daripada zaman mudanya lagi, daripada zaman universiti. Saya tertarik kepada PAS yang pertama, PAS nak menegakkan negara Islam.
Saya nak bersama-sama dengan tujuan itu. Saya nak bersama-sama, nak dicangkukkan diri saya dengan matlamat itu. Saya nak bersama-sama, tuan-tuan, menjadi bahan-bahan untuk menjadikan negara Islam ketika itu, bila negara Islam dipilih untuk dijadikan sebagai perjuangan asasi di Selangor, di Malaysia, di mana-mana juga. Itulah sebenarnya kehendak saya. Saya nak masyarakat yang bertalian dengan negara Islam, keluarga yang bertalian dengan negara Islam, mak bapak yang bertalian dengan negara Islam, sekolah-sekolah rendah menengah bertalian dengan negara Islam. Saya nak usahawan-usahawan, usaha-usaha bisnes bertalian dengan Islam, usaha-usaha kemasyarakatan bertalian dengan Islam. Inilah perjuangan kita. Ini perjuangan Selangor, ini perjuangan saya. Dan kita bisa letakkan perjuangan ini bila masanya. Pokoknya adalah 3 bulan lagi untuk kita tentukan itu berlaku. Tapi sayangnya tuan-tuan, sayang 1000 kali sayang, negara Islam yang saya nak junjung bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan PAS zaman Datuk Fadil Noh, almarhum Datuk Fadil Noh, yang saya sangat hormati, yang saya tak putus-putus menyedekahkan Fatihah kepada ruhnya. Dia nak negara Islam, dia nak menegakkan masyarakat Islam, nak menjalankan hudud di tempat-tempat ketika-ketika yang sesuai untuk kita jalankan hudud. Tak ada masalah, sebab hudud untuk orang Islam sahaja. Orang yang minum arak semua-semua tu, Cina tak ditangkap, India tak ditangkap, orang Bengali tak ditangkap, Punjabi tak ditangkap. Yang ditangkap ialah orang Islam, kebetulannya Melayu. Itu apa pun